Tidak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menyambung untuk pengisian kita siri yang kedua pada pagi ini yang bertajuk waktu, tempat dan jenis doa yang mustajab. Pagi ini merupakan siri yang kedua daripada sambungan pengisian yang kita telah lakukan pada minggu lepas. Minggu lepas kita telah membincangkan ada 12 waktu yang doa jika kita baca pada waktu-waktu ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang 12 perkara tersebut sebelum kita memasuki kepada sambungan kepada tajuk kita yang kita akan pelajari pada pagi ini. Jadi pada minggu lepas kita telah menyebutkan bahawa yang pertama antara waktu mustajabnya doa adalah di penghujung daripada solat fardu. Maksudnya selepas kita membaca tasyahud akhir, sebelum kita memberi salam, maka berdoa di dalam solat ketika itu merupakan waktu yang mustajab doanya. Perkara pertama ni berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Yang kedua, berdoa pada akhir malam. Di penghujung malam merupakan waktu yang mustajab doa berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim dan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga ketika azan dan yang keempat ketika turunnya hujan. Maknanya ketika azan dilaungkan, maka itu di antara waktu yang elok kita berdoa. Begitu juga ketika turunnya hujan. Perkara yang ketiga dan keempat ini adalah berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Yang kelima adalah selepas daripada azan sehinggalah kepada waktu iqamah, ataupun kita katakan di antara azan dan iqamah. Perkara kelima ni berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Yang keenam adalah di dalam solat, terutama pada ketika sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, pada mana-mana sujud di dalam solat merupakan waktu yang manusia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh adalah pada hari Jumaat. Hari Jumaat mengikut pendapat yang kuat, pendapat yang terpilih adalah di penghujung waktu selepas daripada waktu asar nak masuk kepada maghrib. Maksudnya di antara selepas asar hinggalah kepada sebelum masuknya waktu maghrib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Yang ke-8 adalah waktu zuhur. Apabila azan zuhur, maka kita digalakkan untuk berdoa ketika itu
Kerana waktu itu pintu-pintu langit itu dibuka setiap hari ketika mana zuhur, seperti mana hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Yang kesembilan adalah pada hari Rabu, di antara zuhur sehinggalah kepada waktu asar. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10 adalah bagi orang yang berpuasa, antara waktu mustajabnya adalah ketika dia berbuka puasa berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-11 adalah ketika meminum air Zam-Zam berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ke-12 adalah pada 9 hari bulan Zulhijjah, dinamakan dengan hari Arafah. Dan pagi ni kita akan masuk yang ke-13. Jadi moga-moga pengulangan sebentar tadi dapat mengingatkan kita kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Jadi pagi ni kita terus kepada sambungannya, iaitu yang ke-13. Sebab itu dekat nota siri 2 kita letakkan nombor 13. Yang ke-13 adalah di bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Kita selalu dengar hadis ini dibacakan. Yang mana sabda Nabi SAW, "Idza jaa Ramadhanu," apabila telah datangnya Ramadan. Masuk saja bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka pintu-pintu rahmat Allah dibuka dengan luas. Wa ghulliqat abwabu jahannam, manakala pintu-pintu neraka Jahannam ditutup oleh Allah. Wa sulsilatis syayatin, dan para syaitan pun dirantai. Para syaitan dirantai, berlaku perbezaan pengertian oleh para ulama hadis. Ada para ulama hadis mengatakan syaitan dirantai pada bulan Ramadan merujuk kepada syaitan-syaitan yang otak-otai saja yang Allah rantaikan. Pendapat kedua mengatakan dirantai itu bukan bermaksud betul-betul dirantai, tetapi kegiatan mereka tu tidak seaktif seperti mana bukan bulan Ramadan. Jadi kita bukan nak cerita, nak huraikan hadis dari sudut keseluruhan, tapi kita nak lihat kepada maklumat yang Nabi kata futihat abwabur rahmah, dibuka oleh Allah pintu-pintu rahmat. Jadi sepanjang bulan Ramadan tu pintu rahmat Allah dibuka dengan seluas-luasnya. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mustajab jika kita banyak berdoa pada hari-hari di bulan Ramadan, kerana pada hari-hari di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu rahmat. Dalam banyak-banyak waktu di bulan Ramadan itu, seperti mana yang kita sebut sebentar tadi, adalah ketika menjelang waktu berbuka puasa. Tapi secara umum, bukan waktu buka puasa saja. Hadis ini mengatakan umum, sepanjang hari di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan bulan Ramadan, bulan banyakkan berdoa. Kita tahu Ramadan bulan Quran, tapi kita juga kena kempen, kita kena dedahkan kepada masyarakat bahawa Ramadan adalah bulan berdoa. Banyakkan berdoa, kerapkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita dapat melalui bulan Sya'ban, dan Allah bawa kita semua kepada bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala temukan kita pada satu malam
yang merupakan malam yang paling terbaik daripada malam-malam yang lain, iaitu malam Lailatul Qadar. Baik, saya teruskan kepada yang ke-14. Okey, setakat ini tuan-tuan dan puan jelas suara saya? Boleh ikuti dengan baik? Jelas, Ada Ustaz, apa-apa jelas. pertanyaan? Okey, jelas. Kak Mazidah guna nama apa ni? Nama saya hari ini Nurul Imanis iPad. Ya. Oh, Masya Allah. Betul lah tu. Cari mana pula suara Kak Mazidah ni. Okey, Ustaz. Saya dah hantar Okey. mesej. Saya hantar mesej. Mungkin Ustaz tak perasan. Saya hantar personal message ke Ustaz tadi. Okey, maaf ya. Tadi saya berada di luar. Okey. Okey. Kalau dah jelas suara saya, okey, kita teruskan kepada yang ke-14. Okey, nota. Tuan-tuan dan puan telah terima kan nota untuk tajuk siri yang kedua. Moga-moga telah terima nota. Okey, kita ke perkara yang ke-14. Waktu yang ke-14 ketika mendengar ayam berkokok. Ketika kita mendengar ayam berkokok. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tum siyahat dika." Dan ada riwayat dia kata ad-diyaka, siyahat dikati, fas'alullaha min fadlih. Jika kamu telah mendengar ayam itu berkokok, maka Nabi suruh buat apa? Fas'alullaha. Maka mohonlah, mintalah kepada Allah min fadlihi, akan kurniaan Allah. Umum. Nak minta apa pada Allah? Semua kita minta pada Allah. Allah ni maha pemurah. Maka minta pada Allah apa saja. Urusan dunia, urusan akhirat, minta kepada Allah ketika kita mendengar ayam itu berkokok. Kenapa pada waktu ayam berkokok itu kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa? Fa innaha ra'at malakan. Kerana pada waktu itu ayam tersebut dia melihat malaikat. Dia melihat ada malaikat. Itulah kelebihan ayam yang ada di kampung-kampung yang orang-orang tua dulu. Sebab itu hidup mereka ni berkat. Hidup mereka ini dalam keadaan kita kata apa, dalam keadaan yang berkat, kerana tiap-tiap hari mereka mendengar ayam itu berkokok. Jadi ayam berkokok kalau kita dengar, kita minta kepada Allah, doa, minta apa saja pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana ketika itu adanya malaikat. Ustaz, nak tanya. Ya. Ayam berkokok tu yang sebelum subuh ke yang siang hari tu? Dia tak dikaitkan. Bila-bila sahaja boleh untuk kita berdoa secara umum. Kerana hadis tu dia tidak dikaitkan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Kita terus kepada yang ke-15. Yang ke-15 adalah ketika membaca doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika kita membaca doa Nabi Allah Yunus, ada para ulama hadis mengatakan setelah kita baca doa tu, maka kita baca doa Nabi Allah Yunus dulu, lepas tu kita baca doa yang lain. Ada para ulama menginterpretasikan seperti itu. Ada para ulama mengatakan doa Nabi Allah Yunus itu sendiri, bacaan itu sendiri adalah yang mustajab. Ada para ulama kata baca dulu doa Nabi Allah Yunus, baru baca doa yang lain. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengulang kembali
doa Nabi Allah Yunus tu doa yang mana? Kita sedia maklum doa itu berada dalam suratul Al-Anbiya ayat nombor 87. Ayat dia panjang tapi kita ambil yang di tengahnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Taala cerita pada ayat nombor 87. Kalau tuan-tuan tengok keseluruhan ayat 87 ni, tuan-tuan akan mendapati Nabi Allah Yunus, Allah kata ketika dia berada dalam kegelapan. Jadi kena tengok ayat keseluruhan 87. Nabi Allah Yunus ni Allah Ta'ala kata dia berada dalam kegelapan. Apa makna kegelapan? Kata para ulama tafsir, kegelapan itu merujuk kegelapan malam, kegelapan berada dalam perut ikan, kegelapan berada di dalam di dasar lautan. Kan kita tahu Nabi Allah Yunus kan dia telah dimakan oleh ikan yang sangat besar. Jadi Nabi Allah Yunus dia tak tahu dia berada di mana ni. Dahlah berada dalam perut ikan tu gelap. Ikan tu pula membawa ke dalam dasar lautan dan ketika itu juga adalah pada waktu malam. Jadi situasi Nabi Allah Yunus ni adalah situasi dia berada dalam kesulitan. Kalau kita baca pada ayat tu, kita sendiri apabila berada dalam keadaan kesulitan, kita rasa dunia ni seperti gelap. Kita rasa kita berada dalam keadaan yang susah payah, maka kita perbanyakkan membaca doa ini. Saya sebutkan dulu doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta ni, dia doa ni sebenarnya dia ada tiga perkara. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Tiga perkara tu, yang pertama Nabi Allah Yunus memulakan dulu dengan melafazkan kalimah tahlil, kalimah tauhid, kalimah yang mengesakan Allah, la ilaha illa anta. Yang kedua, Nabi Allah Yunus dia mengucapkan kalimah tasbih, subhanaka. Dan yang ketiga, Nabi Allah Yunus dia beristighfar. Dia minta keampunan kepada Allah dengan dia menzahirkan akan kelemahan dirinya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah daripada orang yang menganiaya diri sendiri. So doa ni dia sangat powerful kerana dia ada tiga elemen ini. Yang pertama ada kalimat tauhid, yang kedua ada kalimat tasbih, dan yang ketiga ada kalimat istighfar. Ketiga-tiga maklumat ini alhamdulillah kita dah belajar dah. Sebelum ini pada tahun lepas kita dah belajar tajuk kelebihan kalimah la ilaha illallah. Kita dah belajar. Kita dah belajar kelebihan kalimah tasbih. Dan kita juga telah belajar kelebihan istighfar. Kita dah belajar. Maka ketiga-tiga maklumat ini berada pada doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Allah Yunus mengatakan la ilaha illa anta, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong, yang diibadahi dari sudut meminta pertolongan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu, adalah daripada orang yang melakukan kezaliman. Okay, ini doa Nabi Allah Yunus. Okay. Doa ini Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Al-Hakim dan juga riwayat An-Nasa'i, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in. Tidak ada mana-mana seorang lelaki yang muslim. Kalau disebut lelaki bukan maksud lelaki saja, termasuklah perempuan lah. Tidak ada seorang lelaki muslim yang berdoa dengannya. Dengannya tu doa yang tadi tu, melainkan illastajaba lahu, melainkan pasti akan dikabulkan. Ini yang para ulama menyebut berdoa dengannya ini berlaku interpretasi. Berdoa dengannya ni. Berdoa dengannya ni adakah maksud dia doa itu sendiri yang akan boleh yang boleh mengeluarkan kita daripada kesulitan, ataupun baca doa tu dulu kemudian baru kita baca doa-doa yang lain. Itu yang maksud berdoa dengannya, melainkan pasti akan dikabulkan. Jadi cara yang paling terbaik kita ambil cara yang kedua. Sebab kalau kita ambil cara yang kedua, secara automatik kita baca doa ni dah. Baca dalam konten, dalam panjang-panjang doa kita tu, selain daripada kita memulakan dengan memuji Allah, kita bersolawat ke atas Nabi SAW, kita boleh, lepas tu kita boleh masukkan doa ini dalam apa pun hajat kita. Kita baca dulu doa ni, lepas tu kita bacalah, mintalah pada Allah doa-doa yang lain. Jadi doa ni perlu dibaca di dalam doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata apa? Pasti akan dikabulkan. Dikabulkan itulah yang kita kata mustajab. Baik, harap jelas tentang perkara yang ke-15. Jadi kita terus kepada yang ke-16. Okey. Yang ke-16, antara waktu mustajab doa, khususnya kepada orang yang kita nak doakan itu adalah ketika kita menziarahi orang sakit dan orang yang meninggal dunia. Kita gabung kedua-dua sekali. Maksud dia doa ni sepatutnya kita boleh pecahkan dua. 16 ni dia boleh jadi 16 dan 17. Tapi saya letakkan 16 saja. Maksudnya ketika kita menziarahi orang sakit, doa ketika itu mustajab. Ketika kita menziarahi orang yang dah meninggal dunia, doa yang kita baca ketika itu adalah mustajab. Mustajab untuk siapa? Mustajab khususnya kepada orang yang sakit tu. Kalau kita doakan dia, doa yang kita doakan untuk dia itu mustajab. Begitu juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Okey, kita lihat hadis riwayat Muslim. Okey, perkara 16 ni sebenarnya kita pernah bincangkan sewaktu kita belajar tajuk doa para malaikat. Kalau tuan masih ingat, sebelum ni, tahun lepas, kita pernah belajar satu tajuk doa para malaikat. Jadi kita tengok hadis di keseluruhan, insya-Allah kita akan dapat mengingati kembali apa yang pernah kita belajar sebelum ni. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, "Idza hadartumul marida." Apabila kamu menziarahi orang sakit. Awil mayyita, ataupun kamu menziarahi orang yang meninggal dunia. Faqulu, maka ucapkanlah khaira, benda yang baik-baik. Kenapa Nabi suruh apabila kita ziarah orang sakit, ziarah orang yang meninggal, Nabi suruh kita cakap yang baik-baik? Fa innal malaikata, ini kerana sesungguhnya para malaikat yu'minuna ala ma taquluna,
Kerana para malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. Para malaikat, dia akan mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan kepada orang yang sakit itu, kepada orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kita cakap benda yang buruk, malaikat aminkan yang buruk. Kalau yang baik, yang baik. Tapi sudah pasti kita memang dituntut mengucapkan perkara yang baik-baik. Mengaminkan, para malaikat mengamin ni maknanya dia minta kepada Allah supaya mustajabkanlah. Amin tu kan maknanya perkenankanlah, tunaikanlah. Itulah perkataan mengaminkan. Jadi ada para malaikat yang akan kata, perkenankanlah Allah, perkenankanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Maka kalau malaikat ni berdoa kepada Allah, tentu doanya itu adalah mustajab. Sebab itu kita pernah bentang tajuk ni dulu pada tajuk khusus doa-doa para malaikat. Dan ia berkaitan dengan waktu doa-doa mustajab. Okey, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita nak ziarah orang sakit tu, kan orang yang sakit tu dia minta pada orang yang ziarah tu doakan dia, bukan cakap doakan sajalah saya. Cakap dah tahu kan kawan kita nak datang. Kita cakap kat dia, nanti kau datang ziarah aku nak kau doakanlah untuk aku. Doakan masa tu, doakan untuk aku. Kenapa? Kerana waktu dia ziarah tu, doa tu mustajab. Termasuklah pada orang yang meninggal. Tuan-tuan. Jadi janganlah sekadar bertanya khabar saja, sihat ke tipa. Kan sian, tengok engkau dah lama tak jumpa. Bukan sekadar bertanya khabar. Bukan sekadar kita nak memujuk hati orang yang sakit dan sebagainya, tetapi ambil peluang tu, bacalah doa. Tak perlu nak tunggu Pak Ustaz datang. Tak perlu. Waktu tu waktu mustajab. Okey, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi dalam nota ni saya ulang kembali contoh-contoh doa yang boleh dibaca kepada orang yang sedang sakit tu. Doanya apa? Okey, maka kita lihat terlebih dahulu bagaimana sunnah Nabi SAW kalau Nabi pergi menziarahi orang sakit, waktu tu doanya mustajab, Nabi baca doa apa? Jadi kita rujuk kata riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Nabi SAW pernah menziarahi seorang Arab Badui. Nabi pergi ziarah. Maka apabila Nabi ziarah orang Arab Badui tersebut, Nabi pun mengucapkan, maknanya Nabi mendoakan orang Arab itu dengan apa? Doa yang pertama yang kita juga boleh pakai adalah doa dalam bahasa Arab, lafaznya la ba'sa tuhurun insyaallah. Kalau tak hafal yang Arab, bahasa yang baca bahasa Melayu. Tidak apa-apa. Macam kita kata sakit ni sebenarnya tak apa-apa pun. Semoga penyakitmu ini menyucikanmu insya-Allah. Itu doa yang pertama yang Nabi ucapkan. Yang Nabi ucapkan, kenapa? Kerana supaya orang yang sakit tu supaya dia bertambah dekat dengan Allah. Supaya dia menjadi bertambah baik. Menyucikan tu, menyucikan daripada dosa. Jadi itu penting. Sebab tu kita kalau ada orang ziarah kita syaratkan kau tak payah bawa apa-apalah. Doa aku nak kau doakan aku je. Doa. Jadi kalau dia tak tahu, kita sediakan teks untuk dia doa. Jadi moga-moga kita yang sakit tu kita dapat pahala, kita boleh jadi orang yang bertambah baik.
Sebab daripada doa yang dibaca. Sebab doa orang tu baca mustajab sebab waktu tu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Yang kedua, doa yang kedua ni kita tengok dulu hadis rujukan dia, hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Sabda Nabi SAW ni cerita tentang Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang menziarahi orang sakit. Orang sakit tu dia lam yahdurhu ajaluhu. Yang dia belum lagi saat kematian. Maknanya dia sakit belum lagi dalam keadaan dia nazak. Dia sakit. Nabi kata. Lalu Nabi cadangkan buat apa sunnah Nabi? Faqala indahu. Lalu dia bacalah dekat orang sakit tu, di sisi orang sakit tu. Boleh berada di bahagian duduk dekatnya di sisi badan ke, berada di sisi kepala ke, dekatlah dengan orang sakit tersebut. Nabi suruh baca 7 kali. Nabi kata 7 kali baca. 7 kali baca tu doa apa? Yang ini, doa yang kedua ni. Okay, saya sebutkan doanya. Iaitu doanya berbunyi As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arshil azimi. Rabb, pemilik arasy yang agung, ayyashfiyaka, agar dia iaitu Allah menyembuhkanmu. Diulang doa ini sebanyak berapa kali? 7 kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Jadi kalau dia tak boleh baca bahasa Arab, kita buatkan dia bahasa Melayu. Baca. Sepatutnya dikatil-katil. Kan, orang nak ziarah kita siap dah teks doa tu. Supaya orang yang datang ziarah, kita minta dia doakan pada kita. Jadi kita doa ni dia, ya Allah, doa ni dia boleh, Allah kalau mustajab doa ni, penyakit yang tak ada ubat pun Allah boleh bagi. Jadi doa kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Dia baca berapa kali? Dia baca 7 kali. Lepas dia baca 7 kali ni, jadi kalau cara baca tadi tu kan, ambil balik yang kita belajar doa Nabi Allah Yunus tadi tu. Ambil. Doa Nabi Allah Yunus tadi. Tambah-tambah lagi contoh kan. Kalau hospital swasta mungkin kita boleh ziarah orang sakit lepas zuhur kan. Kalau hospital kerajaan mungkin waktu asar kot. Kan? Jadi waktu zuhur tu kan, lepas kita sembahyang zuhur tadi kan, waktu tu kan langit-langit sedang dibuka. Langit-langit kan sedang, pintu langit sedang dibuka. Kita pergi ziarah lepas zuhur tu kan. Tambah-tambah lagi kalau hari Rabu, berdasarkan hadis tadi tu. Kita kena belajar. Jadi kita pesan kat orang kita, kau nak datang ziarah aku boleh tak? Kau datang ziarah aku, contoh dia, kalau dia memang boleh datang bila-bila lah, tak nyusahkan dia, kita kata, boleh tak awak datang pada hari Rabu, awak datang lepas zuhur, lepas awak sembahyang zuhur tu, awak sembahyanglah kat hospital ke? Ada surau kat sini. Lepas tu awak ziarah saya. Jadi waktu dia baca doa tu, kita minta dia doakan kita. Minta dia baca dulu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lepas tu dia bacalah doa satu tadi. Lepas tu minta dia baca doa ni sebanyak 7 kali. Kita tahu tak doa yang dibaca tu? Nabi kata apa dekat hadis tadi? Nabi SAW bersabda, illa afahullahu min dhalikal maradi. Ni kelebihan dia. Nabi cakap apa? Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Dibaca. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan? Kita yang baca doa tadi tu, kita yang sehat baca doa tu sendiri, kita dah dapat kelebihan-kelebihan berdoa.
menziarah orang sakit dah kelebihan yang besar. Kita berdoa pula dapat kelebihan doa. Okey, jelas tuan puan tentang doa yang ini. Okey. Kemudian kita tengok doa yang ketiga. Waktu tu kan, waktu zuhur, waktu pintu-pintu langit sedang dibuka tu, tambah lagi orang yang datang ziarah kita tu pula orang yang puasa pula tu. So, doa dia. Ziarah pula pada bulan-bulan haram pula tu. Dan kalau ziarah tu pula kalau mak kita, ayah kita, lagi mustajab. Berganda-ganda mustajab dia. Nanti kita bincang pasal mak ayah tu. Kalau ada lagi lah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ini kita nak tengok doa ketiga. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda. Kata Aisyah, Nabi ni dia ini apabila dia menzarahi salah seorang ahli keluarga dia yang sakit, Nabi akan mengusapkan tangan kanan Nabi. Jadi kalau sekarang ni kita tak digalakkan untuk menyentuh, betul tak? Jadi kalaulah kita dah dapat kembali boleh menyentuh pada mana-mana anggota, maka kalau kita yang sihat ziarah orang sakit tu, paling afdal kita peganglah orang yang sakit tu dengan tangan kanan kita. Kita boleh letak tangan, pegang, ambil tangan kanan kita letak. Tambah-tambah lagi kita nak doakan pada tempat yang orang tu sakit. Jadi kalau orang tu dia sakitnya di kepala, kan? Jadi kita letak tangan kanannya di kepala. Kalau di kaki, letakkan di kaki. Kalau di badan, letak di badan. Jika memang boleh buat sentuhan. Okey, jelas dekat sini. Dalam masa yang sama, kita boleh amalkan doa ketiga. Doa ini hadis riwayat Bukhari. Nabi baca doa ini. Allahumma rabban nasi. Ya Allah, Rabb bagi sekalian manusia. Adhibil ba'sa. Adhibil ba'atha. Hilangkanlah segala penyakit. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Wa anta syafi, kerana hanya engkau yang dapat menyembuhkannya. La shifa'a, tidak ada penyembuhan. Illa shifa'uka, kecuali hanya penyembuhanmu. Shifa'an, penyembuhan. La yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan sedikit penyakit pun. Boleh baca doa ni. Kalau tak hafal, baca je bahasa Melayu. Baca yang bahasa Melayu. Jadi waktu kita ziarah orang sakit, doa mustajab pada waktu tu. Ingat, ziarah orang sakit ni bila-bila boleh. Waktu tu mustajab. Kalau ziarah waktu duha, mustajablah waktu duha. Menziarah lepas zuhur tu dah mustajab. Waktu lepas asar, asarlah mustajab. Kalau malam, malamlah mustajab. Tetapi kalau memang bertepatan dengan waktu-waktu yang khusus mustajab seperti kita kata lepas zuhur tadi tu, memang ada gandaan kemustajabannya. Jadi boleh baca doa-doa seperti mana yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga cepatlah orang itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tuan-tuan nak ambil doa lain, sebenarnya ada doa lain. Kalau contoh dalam doa Nabi tu dia mudah je, dia simple je. Nabi pernah doa pendek je kepada Sa'ad. Nabi kata, Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi Sa'da. Bahasa Melayu mudah je. Kan? Kita doakan kalau kawan kita tu namanya apa? Namanya adalah Halimah. Kita kata dekat dia, kita kata semoga Allah sembuhkan kau Halimah, semoga Allah sembuhkan kau Halimah, semoga Allah sembuhkan kau Halimah.
Cukup macam tu pun tak apa. Sebab Nabi pun doa seperti itu kepada Sa'dan. Nabi kata, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Sebab itu yang Nabi kata, apabila kamu mengunjungi orang sakit, cakap yang baik-baik, minta disembuhkan. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Yang baik. Kerana ketika itu ada para malaikat yang akan mendoakan. Baik. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saya harap jelas tentang apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi ambil kesempatan mendoakan pada orang yang sakit. Jadi anak-anak kalau tahu mak dia sakit, janganlah tak buat apa-apa, duduk kat mak ayah dia, doa, ulang doa yang kita sebutkan ni. Janganlah duduk habis main handphone lah, apalah. Sayang sangat sebab waktu tu mustajab doanya. Jadi didoakan. Doa banyak-banyak. Kalau ada 1 jam dalam doa. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Bukan pada kita membaca Yasin lah, kadang dia orang sakit ni kan. Yasin tu tak sunnah Nabi pun. Nabi tak suruh pun kita baca Yasin pada orang yang sakit tu. Tak ada hadis pun yang suruh. Tetapi yang Nabi suruh, kita tak buat. Yang Nabi tak suruh, kita buat. Macam mana tu? Bukanlah bermaksud tak boleh langsung baca surah Yasin tu, baca Quran tu. Secara umumnya bolehlah. Tetapi tak ada hadis yang Nabi anjurkan. Kecuali ada hadis tapi lemah lah. Kalau orang tu dah memang dia dalam keadaan nazak tu, memang ada hadis yang Nabi suruh baca Iqra' Yasin tu. Tapi kalau orang tu masih sihat panjang, dia sakit lah tapi dia taklah teruk mana. Daripada kita ni, kita banyakkan berdoa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ni hidup dengan sunnah Nabi. Jangan ikut orang. Kita ikut Nabi SAW. Sebab tu sepanjang kita belajar ni, tak ada satu pun daripada saya. Semua saya hanya menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Okey. Kita terus kepada yang ke-17, iaitu ketika mengerjakan haji. Yang ke-18, ketika kita mengerjakan umrah. Waktu kita buat ibadat haji dan umrah, kita semua sedia maklum. Doanya sepanjang ibadat hajinya dan umrahnya, doanya mustajab. Jangan lepaskan peluang berdoa. Ini berdasarkan ada banyak hadis. Salah satu hadis hasan, ada pula ulama hadis mengatakan hadis ni dia hasan li ghairihi. Hadis riwayat Al-Bazzar, yang mana Nabi SAW bersabda daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-hujjaju, para jemaah haji, wal-ummaru, dan para jemaah umrah, wafdullahi, merupakan delegasi Allah, merupakan tetamu Allah yang istimewa. Da'ahum fa'ajabuhu, Allah panggil mereka datang. Mereka datang memenuhi panggilan Allah. Lepas tu dia panggil wafdullah. Allah bagi kita jemputan. Mailah, datanglah dekat tanah suci. Kita pun datang. Jadi kita datang tu sebagai siapa dengan Allah? Kita sebagai tetamu Allah. VIP kita dengan Allah. Jadi kalau Allah panggil kita datang, maka Nabi kata apa? Wasa'aluhu, dan mereka minta macam-macam kepada Allah. Fa'a'atahum, maka Allah pun berilah kepada mereka. Maknanya apa? Allah yang panggil kita datang ke
tanah suci kan. Itu yang kita bertalbiyah tu. Labbaik Allahumma laka labbaik. Kan? Maksudnya apa? Labbaik Allah, kami menyahut seruan Engkau ya Allah. Allah panggil, kita pun datang. Jadi waktu kita datang kepada Allah tu kita macam-macam kita minta pada Allah. Mintalah pada Allah, maka Allah pun akan memberi kepadanya. Siapa dia ni? Mereka ini adalah al-hujjaju, para jemaah haji, wal-ummaru, dan para jemaah umrah. Ini peluang pergi. Kita pergi sana bukan kita nak tayang dekat orang. Aku ni tiap-tiap tahun aku pergi umrah. Bukan. Kita pergi sana nak minta Allah macam-macam hajat kita. Maka mintalah pada Allah. Dalam nota ni saya mohon maaf kerana saya tidak memperincikan lagi dekat tanah suci itu, tanah haram tu, ada lagi tempat-tempat yang khusus kalau doa. Secara umum, dia tak kira di mana. Selagi dia haji, dia buat ibadah umrah, doanya mustajab. Tambah-tambah lagi ada tempat-tempat yang sangat mustajab tu, itu kita tak nafikan. Seperti tuan-tuan bersa'i, tuan berada di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Tapi dia ada cara Nabi ajar doanya. Ketika mana kita berada di Padang Arafah, ketika kita melontar jamrah, ketika mana kita berada di Masy'aril Haram, kita berada di Muzdalifah, kita faham di depan Kaabah dan sebagainya. Kat situ ruang-ruang yang doanya lagi-lagi mustajab. Jadi saya bawa umum saja yang merangkumi keseluruhan tempat-tempat itu. Jadi manfaatkan, memperbanyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus, nanti saya jawab mana-mana soalan yang ada di ruangan chat ya, insya-Allah nanti saya akan jawab. Okey, yang ke-19. Doa mustajab, kita fokus kepada jenis doa pula. Doa ibu dan bapa untuk anak dia, itu yang ke-19. Yang ke-20, doa orang yang berpuasa. Yang ke-21, doa orang yang bermusafir. Tuan bayangkan ya, kalau tuan-tuan ibu atau bapa dahlah dapat satu bahagian doa mustajab, lepas tu pula ibu dan bapa tu pula kalau dia puasa, gandaan mustajabnya lagi berganda-ganda. Faham tak maksudnya? Ibu dia nak doakan untuk anak dia. Jadi ibu dia mengambil jalan, dia nak puasa hari itu. Maka doanya lagi dimustajabkan. Lepas tu pula baca doa Nabi Allah Yunus pada permulaan dia. Dia baca pula pada waktu zuhur nak ke asar tadi tu pula. Contoh. Dia baca pula doa tu ketika dia sujud terakhir. Macam mana dengan gandaan-gandaan doa ni? Jadi, kenapa kita letakkan ketiga-tiga maklumat ni dalam kita gabungkan? Kerana hadis tu memang Nabi sebut macam tu. Nabi sebut ketiga-tiga maklumat ni dalam satu hadis. Okey, tapi kita pecahkan. Yang ke-19, doa mustajab yang ada pada ibu dan bapa. Ibu bapa ni dia dua. Doa baik ke doa buruk mustajab. Tapi ibu dan bapa takkan nak doa benda yang buruk kan. Doa yang baik. Orang yang berpuasa dan orang yang bermusafir. Jadi kalau musafir pergi outstation, tetapi kalau pergi umrah kan musafir tak? Musafir, ya Allah, lagi gandaan pahala. Dahlah dia tu orang yang mengerjakan umrah, bermusafir pula tu. Lepas tu pula dia nak doakan untuk anak dia pula tu. Macam mana doa dia? Sebab tu doa ni dia senjata orang beriman. Kuat doa ni. Ingat tak kita sebut kelebihan doa sebelum ni? Masih ingat lagi tak?
Ingat balik kelebihan doa. Cuma nota tu nanti saya akan berikan. Saya tengah siapkan. Ada tahrih hadis yang belum siapkan. Okey, ketiga-tiga maklumat ni bukan saya yang cakap. Nabi SAW yang mengatakan melalui sumber Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Thalasu da'watin la turaddu." Terdapat 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, da'watul walidi liwaladihi. Yang pertama, doa bapa kepada anaknya, untuk anaknya. Jadi bapa kat situ bukanlah maksudnya ayah saja, termasuk ibunya. Yang kedua, doa yang tidak akan tertolak siapa? Wa da'watus shaimi, doa orang yang berpuasa. Pegang tu. Jadi kalau tuan-tuan nak doakan anak-anak, ambillah waktu. Kalau boleh doa tu, doalah ketika tuan-tuan berpuasa. Ambil kelebihan puasa tu. Lepas tu, wa da'watul musafir. Yang ketiga, doa orang yang bermusafir. Doa bermusafir. Doa. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang, kadang-kadang musafir tak digunakan untuk banyak berdoa. Sepatutnya sepanjang perjalanan kan, kita dah masuk title musafir tu, doa lah banyak-banyak dalam basnya, dalam keretanya, doa banyak-banyak. Kerana doanya mustajab. Kita kena ajar anak-anak kita. Doa sekarang, bacakan doa. Nanti saya berikan himpunan doa-doa dalam Quran dan dalam hadis. Saya tengah siapkan. InsyaAllah sebelum Ramadan, saya akan siapkan dan nanti saya akan kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis yang kita rujuk ni, dan juga riwayat Ibnu Asakir dan juga riwayat Ad-Dhiyya. Baik, ini yang keberapa tadi tuan-puan? Yang ke-19, 20 dan 21. Kita sambung lagi. Doa yang mustajab lagi adalah doa seseorang tanpa sepengetahuan saudaranya. Kalau kita nak doakan untuk adik-beradik kita ke, kaum kerabat kita, atau kita nak doakan kawan-kawan kita, kita diam-diam je. Sebab kenapa kita diam-diam? Maknanya kita ada keikhlasan kita. Doakan. Jadi kita perlu sebarkan maklumat ni dekat kawan-kawan kita. Kawan kita tahu kita sakit tapi dia tak dapat nak datang ziarah kita kerana jauh ke, kerana isu untuk menjaga penjarakan sosial dan sebagainya, dia doa. Dia diam-diamlah. Kerana ini disebutkan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Kita dah belajar dah hadis ni pada tajuk doa-doa malaikat. Sabda Nabi SAW, doa seseorang Muslim untuk saudaranya yang tidak berada di tempatnya akan dikabulkan. Jumpa tak perkataan mustajabatun. Mustajabatun. Akan dikabulkan. Ini kita kata letakkan dalam doa mustajab tu. Inda ra'sihi malakun. Di kepalanya ada malaikat. Maksudnya dekat kepala orang yang doa tu, kat situ ada satu malaikat yang Allah tugaskan, muwakkalun, Allah tugaskan, Allah hantar satu malaikat di kepala, duduk dia hampir dekat dengan orang yang doa tu. Orang yang doa tu dia sedang mendoakan saudaranya yang lain tanpa saudara yang dia doakan itu mengetahui yang dia sedang berdoa untuknya.
Dengan syarat doa yang dipanjatkan itu kullama da'a li akhihi bi khairin. Selagi mana dia mendoakan untuk saudaranya itu kebaikan. Kebaikan, maka malaikat yang Allah hantar berada dekat dengan orang yang doa tu, dia akan mengatakan amin. Dia aminkan doa kita. Contohnya saya doakan adik saya, contoh adik bongsu saya lah contohnya. Kan adik bongsu saya Imam Muda Nuri contoh, saya doakan dia, ya Allah, doalah dia baca doa Nabi Allah Yunus tadi semua, saya kata ya Allah ya Rahman, dia kata ya Allah rahmatilah adikku ini, lapangkanlah dadanya. Maka malaikat tu amin, malaikat kata perkenankanlah ya Allah doa dia ni. Doa lagi, ya Allah pemudahkanlah segala urusannya ya Allah. Malaikat yang duduk kepala tadi kata amin. Lepas tu malaikat tu dia cakap walaka bimithlin. Malaikat tu kata kamu pun akan dapat doa yang sama. Dia pun dapat doa sama. Kalau saya doakan untuk adik saya tu dilapangkan dada, maka malaikat kata engkau pun dapat doa yang sama. Kalau saya doakan dia semoga Allah permudahkanlah urusan dia, maka saya pun akan dapat doa yang sama kepada saya. Dapat dua kelebihan dia. Baik. Sekejap ya, kita dalam perempuan sekejap. Okey, kita teruskan lagi. Tentang jelas doa ni hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, banyak waktu doa mustajab, tapi kadang-kadang yalah, kadang kita terlepas pandangkan, kadang kita tahu tapi kita tak perbuat. Kita minta pada Allah supaya Allah sentiasa bimbing kita supaya kita dapat amalkan apa yang kita pelajari. Jadi ini adalah salah satu doa yang mustajab. Baik, kita waktu yang mustajab doanya. Okey, kita terus kepada yang ke-23. Yang ke-23, waktu doa mustajab kalau kita terjaga, terbangun di waktu malam. Yang ini bukan yang kita kata yang bangun sembahyang malam ke tak, dia memang dia terjaga di waktu malam. Tapi lebih elok dia wuduk dulu sebelum tidur lah. Dia berwuduk dulu sebelum tidur, lepas tu dia tidur. Jadi pun terjaga di waktu malam. Biasanya kita pun dah tua-tua ni, berusia ni sebenarnya tidur ni memang saya kena macam tu. Sudah sangat terjaga kan. Jadi terjaga waktu malam tu, itulah doanya waktu mustajab. Jadi doalah waktu tu. Doa atas katil pun boleh doa. Maka apa doa dia? Tapi sebelum nak tu kena amalkan yang ni dulu. Tengok dalam hadis ni, Nabi kata man ta'arra minal laili. Okey, maklumat doa ni sebenarnya kita pernah kongsikan sewaktu kita belajar sebelum ini kelebihan kalimah la ilaha illallah. Kita pernah ajar doa ni. Kita pernah sebut maklumat ni. Cuma waktu kita sebut tu, kita tak fokuslah pada bab doa mustajab. Kita fokus kepada waktu bila kita digalakkan membaca la ilaha illallah adalah ketika kita terjaga, terbangun di waktu malam. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang terjaga, iaitu dia terbangun di malam hari, nak doa mustajab, kena baca zikir ni dulu. Apa zikir dia? Kena mula daripada sini lah.
La ilaha, dia ambil dari sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sampai kat sini. Dia kena baca zikir ni dulu. Lepas dia baca zikir ni, lepas tu Nabi pun kata, kalaulah dia berdoa, dia kata, Allahumma ghfirli, ataupun dia doa yang lain-lain. Kita tengok dekat terjemahan hadis tu. Tengok ya. Nabi kata apa? Sesiapa yang terjaga terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan yang zikir saya sebut tadi tu, lepas habis, lepas dia baca zikir tersebut, dia berkata, dia doa, Ya Allah, ampunkanlah aku, atau jika dia berdoa nescaya akan dimakbulkan. Maksudnya dia bukanlah hanya minta pengampunan, dia doa lain-lain. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Dia tekanan kan, kadang-kadang tekanan, cara nak hilang tekanan, kadang tidur, terjaga ketika tidur, baca zikir ni, doa pada Allah. Jika dia berdoa, kata Nabi SAW, nescaya akan dimakbulkan. Ini yang kita sebut tadi, doa tu mustajab ketika bila terjaga di malam hari. Tapi dengan syarat zikir ni kena baca dulu. Puji Allah dulu banyak-banyak, baru dia zikir. Nabi kata, dan jika dia berwuduk, dan kalau dia nak berwuduk, dia nak buat solat, lebih baiklah, nescaya solatnya diterima. Okey, jelas tak tuan-tuan? Okey, moga-moga jelas. Oh, saya tutup suara ya. Buka suara. Okey. Okey. Kita pergi yang ke-24. Yang ke-24, doa yang mustajab waktunya adalah ketika ditimpa musibah. Ketika kita ditimpa musibah, waktu tu di antara waktu doa mustajab. Macam mana tu? Okay, kita tengok dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kisah Ummus Salamah. Ummus Salamah radhiyallahu anha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yang bermaksud tiadalah mana-mana yang ditimpa musibah. Nabi kata, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tiadalah seorang hamba yang muslim yang Allah timpakan kepadanya musibah. Dia mengucapkan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dengan dia baca inilah yang Allah perintahkan baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca Suratul Baqarah ayat 156 ni. Dia baca doa ni. Ni dia panggil doa istirja. Dia kena baca dulu. Lepas dia baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia baca yang kedua, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku melalui musibah ini. Yang ketiga, dia kata apa? Wa akhlif li khairan minha.
Yang ketiga dia kata, berilah ganti kepada aku yang lebih baik darinya. Ni. Mula-mula kena sebut dulu, mengembalikan musibah itu kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, minta Allah bagi pahala pada ujian musibah tu. Yang ketiga, minta Allah ganti yang lebih baik. Ganti lebih baik. Kalau seperti kes Ummu Salamah, dia minta Allah ganti yang lebih baik daripada suami dia yang meninggal tu, Abu Salamah tu. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ni kita mustajab tu. Melainkan Allah akan memberikan ganti untuknya yang lebih baik. Dekat sini. Allah akan bagi pengganti yang lebih baik. Pengganti. Kita tak tahulah pengganti lebih baik ni seperti apa. Adakah memang orangnya, kalau macam Ummu Salamah, dia kematian suaminya. Maka dia doa seperti mana Nabi ajar ni waktu dia kena musibah tu. Seperti mana dia minta, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta Allah bagi pahala pada musibah tu, lepas tu minta Allah ganti. Nabi kata Allah akan gantikan untuknya lebih baik. Maksudnya Allah Ta'ala mustajabkan doa nak ganti dari tu. Dan kalau kita tahu dalam sejarah terbukti Ummu Salamah dapat suami yang lebih baik daripada suaminya yang lama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau dalam bentuk barang, mungkin Allah ganti yang lebih baik. Dalam bentuk apa? Allah bagi ujian pada musibah, kita tak tahu Allah ganti lebih baik ni macam mana. Tapi doa. Baca doa ni cukup. Yang ni. Baca pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ganti ni. Jadi doa yang minta ganti ni Allah Ta'ala akan mustajabkan. Tapi kena baca tiga-tiga lah. Seperti mana yang kita telah terangkan. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang ke-24. Doa mustajab adalah ketika kita berada dalam majlis zikir. Majlis zikir, majlis yang mengingati Allah. Maka majlis ilmu termasuk dalam majlis zikir. Jadi kalau doa ketika dalam majlis ilmu itu sangat baik. Tapi doa sendiri-sendirilah itu lebih baik. Okey, kita tengok hadis dia, rujukan dia. Okey. Hadis ni sebenarnya tuan-tuan dah pernah ikuti. Kalau masih ingat, kita pernah bentang tajuk amal-amal penghapus dosa. Kita pernah bawa hadis ni. Okay, jadi kita nak tengok dia punya hadis ni. Saya tak perlu baca satu persatu sebab kita pernah belajar sebelum ini. Tapi kita tengok dekat sini. Kenapa dekat majlis ilmu tu? Kerana pada majlis zikir tu Allah akan minta malaikat yang tugas dia keliling bumi, yang dia cari majlis zikir, dia buat apa? Lalu mereka duduk bersama orang-orang yang berzikir tadi. Ingat tak kita sebut kenapa kita kena sebut yang baik-baik pada orang yang sakit tadi? Sebab situ ada malaikat yang akan mengaminkan. Kita doa kawan kita dengan kebaikan, tanpa pengetahuan dia ada malaikat dekat kepala kita yang akan mengaminkan. Maka dalam majlis ilmu ni ada para malaikat. Ingat tak kita sebut tadi kenapa doa ketika ayam berkukuk? Kerana ayam tu nampak malaikat. Ini menandakan bahawa malaikat ni doanya mustajab. Jadi antara waktu yang malaikat berada bersama-sama adalah ketika majlis ilmu. Mereka duduk bersama-sama orang majlis berzikir tadi. Dia keliling, dia menaungi dengan sayap-sayapnya di antara satu sama lain. Sehingga penuh tempat itu dengan langit dunia.
Kemudian setelah habis majlis zikir tu, malaikat pun naik ke langit. Allah pun tanya dekat malaikat, kamu semua tadi datang dari mana ni? Mereka jawab, kami semua baru pulang dari hamba-hambamu yang ada di bumi itu. Mereka sama-sama bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan memohon sesuatu kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala tanyalah, mereka ni minta apa? Mereka minta syurga. Lepas tu Allah Ta'ala tanyalah, mereka pernah nampak syurga tak? Lepas tu Allah Ta'ala tanya lagi. Kenapa saya tak ulas, saya tak baca satu persatu hadis? Sebab kita pernah bentang tajuk ni dulu. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, mereka ni minta perlindungan apa kepadaku? Mereka minta neraka-Mu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala tanyalah, mereka minta lindung daripada neraka aku? Mereka pernah tengok neraka ke? Mereka, lepas tu mereka jawablah. Okey. Jadi, macam ni, mula-mula Allah Ta'ala tanya, mereka yang ramai-ramai tadi mereka minta apa? Mereka minta syurga. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, selain dia minta syurga, dia minta apa? Dia minta perlindungan daripadamu. Perlindungan tu apa? Minta lindunglah daripada neraka. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, kalau mereka dapat tengok neraka, mereka akan buat apa? Mereka akan minta ampun kepada engkau. Jadi seolah-olahnya macam apa? Minta dikurniakan syurga, minta lindung daripada neraka, nak minta diampunkan dosa. Lepas tu Allah Ta'ala jawablah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku telah ampunkan mereka. Kemudian, kat sinilah yang umum. Aku berikan apa yang mereka minta. Aku berikan apa yang mereka minta. Kalau sebelum ni tadi kita minta apa? Syurga. Allah kata Allah akan bagi. Kenapa tuan-tuan? Sampai macam mudahnya Allah bagi ni. Nampak macam minta syurga. Tapi kita jangan lupa, minta syurga tu ketika itu berada di mana? Ketika itu berada dalam kumpulan manusia yang berada dalam majlis zikir. Jadi Allah kata, aku berikan apa yang mereka minta. Kalau dalam hadis tadi Nabi sebut yang paling tinggi manusia minta adalah syurga. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Aku mustajabkan permintaan dia tadi. Lepas tu Allah Ta'ala kata, aku berikan perlindungan kepada mereka yang meminta perlindungan. Kan Allah Ta'ala tanya kan, dia minta apa? Syurga. Allah kata, okey, aku bagi, kata Allah. Mereka minta apa? Minta perlindungan, kata Allah, aku akan lindungi mereka. Jadi maklumat ni sebenarnya, doa tadi, doa siapa? Doa manusia yang duduk beramai-ramai tadi dalam majlis zikir, yang mereka dinaungi oleh para malaikat. Ini kita telah sebutkan pada kuliah yang lalu. Jadi kalau tuan-tuan berdoa di dalam majlis ilmu tu dengan doa daripada syurga tu, Allah Ta'ala akan bagi. Allah katakan, aku berikan apa yang mereka minta. Majlis zikir ada malaikat pula di situ. Jadi manfaatkanlah ia dengan berdoa. Baik. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita dah jelas dalam majlis zikir, hadis riwayat Muslim. Okey, kita pergi yang ke-26. Kita sampai 30 kan. Okey, kita pergi yang ke-26. Sikit lagi ya. Okey, ketika kita betul-betul dalam keadaan kita kesempitan sangat, kita memang dah tak jumpa punca dah ni. Kita memang dalam keadaan terdesak sangat, dalam keadaan sempit. Pada ketika itu, kalau kita doa, memang doa dah mustajab. Dia orang apabila dia dah tak ada jalan, dah putus jalan, dah tak ada apa dah. Waktu tu kan kalau dia doa macam mana? Kan hati dia ni memang totally tu memang dia tak fikir apa. Hati dia memang solid. Memang Allah je dia tahu. Dia kata tak ada jalan lain, Allah saja. Masa ketika itu kalau dia doa, doanya mustajab.
Dia berbeza sangat kalau macam kita ni ada segala serba-serbi kan. Dia lain sikit. Kita kan tengok, kita kata, kita ni kalau kadang-kadang kan, apabila kita ada segala serba-serbi kan, doa pun kadang-kadang kita malas. Doa kita pun macam kadang-kadang nak tak nak kan. Dia tak ada feel. Kadang-kadang kita nak doa menangis pun kadang-kadang tak boleh. Kan nak merayu, tapi waktu Allah susahkan kita kan. Saya rasa kita pernah lalui kan. Kita pernah tak lalu dalam keadaan kita dah tak jumpa jalan dah. Serabut sangat dah tak jumpa dah. Tak ada siapa dah nak tolong. Tak ada siapa boleh tolong kita dah ni. Hati kita dah. Waktu tu kita tahu Allah je. Waktu tu kita doa. Ya Allah, sedapnya doa. Kan. Doa dalam hati, dalam keadaan hati yang bergantung pada Allah tu. Waktu tu memang doanya mustajab. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 62 muka surat 382. Doa ni, bukan doa ni, situasi ni. Allah Ta'ala kata, kesepitan tu dekat ayat mana? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul muttarra. Dekat muttarra, muttarra, al-muttarra itulah orang yang menderita. Kesepitan dia. Kan? Dia tahu dah. Memang dah tak ada ubat ke, memang tak ada siapa boleh tolong dia dah, dia apa. Tuan-tuan, kita ada Allah yang Maha Hidup. Minta pada Allah. Hati kebergantungan kepada Allah. Kalau hati kita dalam keadaan hati kita memang betul-betul solid ingat Tuhan tu. Ya Allah, waktu tu doa. Kalau kita dalam keadaan kita mutarrah tadi, sampaikan Allah bertanya. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita? Idza da'ahu wa yakshifus su. Apabila dia berdoa kepadanya. Dia tu Allah. Dan yang menghapuskan keburukan. Allah kata soalan Allah beritahu Allah je yang boleh memperkenankan doa orang yang menderita. Para ulama menggunakan ayat ini untuk mengatakan doa di saat-saat kita menderita, dalam saat-saat kita kemuncak kesusahan. Maka kita doa. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jelas Ustaz. Okey, kita pergi kepada yang ke 27 dan 28. Sikit lagi nak ambil. 27 doa yang makbul, doa orang yang dizalimi. Dan yang ke-28 doa pemerintah yang adil. Kita jangan hukum semua pemerintah kita jahat. Jangan kita samakan, memanglah politik ni memanglah macam tu sikap dia, tapi kita tak tahu dalam ramai-ramai itu mungkin ada yang berhormat pemerintah kita, sultan ke siapa-siapa yang kita tak tahu mungkin dia adil. Maka doa orang yang dizalimi doanya makbul, doa pemerintah yang adil pun makbul. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Tirmizi. Nabi mengatakan ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, al-imamul adilu. Doa seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Wassaimu hina yuftiru. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Wa da'watul mazlumi. Dan doa orang yang dizalimi. Tuan-tuan, hati-hati ya. Daripada kita menzalimi orang lain. Jangan zalim orang lain. Orang zalim tak kira dia Muslim ke, dia kafir ke. Kalau orang tu banyak dosa sekalipun, kalau dia doa, doanya adalah makbul kalau siapa-siapa yang aniaya dia lah. Itu ada dalam hadis-hadis yang lain kalau kita belajar tentang doa orang-orang yang zalim. Bahaya dan jangan.
Jangan zalim orang. Okey. Doa orang yang zalim ni Allah kabulkan. Baik, muslimin dan muslimat termasuk doa pemerintah yang adil. Kalau kita jumpa ada pemerintah yang adil kan, bagus dia. Memang betul-betul dia kerja untuk rakyat. Dia memang buat semua jawatan dia tu memang dia nak jaga kebajikan rakyat. Dia memang adil. Kalau kita ada jumpa orang yang macam ni, minta dia doakan kita juga. Kerana dia termasuk salah seorang yang Nabi kata doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dapat yang ke-25, ke-28. Okey, walaupun hadis ni sebut ada 3, tapi saya hanya ambil 2 kerana orang yang berpuasa ni kita dah sebut sebelum ini. Okey, kita pergi yang ke-29, doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ini pun di antara ruang doa yang mustajab. Jadi kita ni pun minta anak-anak kita. Kita nampak anak-anak kita tu doa, minta mereka doakan kita. Ini berdasarkan hadis yang masyhur yang kita selalu dengar. Hadis riwayat Muslim, Nabi kata apabila seorang tu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kita ambil contoh bukti benar doa anak ni makbul kalau dia soleh. Sebab kalau dia doakan bapa dia kan ikhlas kan. Doa untuk bapa dia, ibu dia. Dia kalau kita doa untuk mak ayah kita ni lain bunyi dia. Kan? Lain penghayatan dia, betul tak? Jadi waktu kita doa tu sangat mustajab anak doa. Jadi terbukti kisah seorang bapa apabila dia masuk syurga, dia dapat darjat dia yang tinggi. Lalu dia tanya macam mana aku boleh dapat darjat seperti ini? Maka jawab malaikat, dikatakan kepada dia, disebabkan anakmu memohon keampunan untukmu. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Baik, kita terus kepada yang terakhir. Doa ketika dalam peperangan. Dalam keadaan kemuncak peperangan itu, doa kalau dibaca mustajab. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Dawud. Sabda Nabi SAW, ada doa tidak tertolak pada 2 waktu. Ada sintani, ada 2 doa yang tidak tertolak pada 2 waktu ni lah. Yang pertama apa? Kita dah sebut sebelum ni, ad-du'a'u inan nida, doa ketika azan. Yang kedua, wa indal ba'si hinal yulhimu ba'duhum ba'dha. Ini yang kita nak ambil. Saat perang sedang berkecamuk. Ketika kedua-dua kubu saling serang menyerang. Ini doa ketika kemuncak peperangan. Waktu-waktu macam ni, kalau kita ingat sejarah macam mana Nabi doa waktu perang Badar, dahsyat Nabi doa dalam perang Badar. Dalam doa-doa yang lain. Terbukti doa mustajab ketika dalam saat peperangan. Sebab apa tuan? Dia kan dalam keadaan kemuncakkan perang. Jadi hati kita tu memang tak lain dan tidak bukan memang bulat. Allah je yang boleh tolong kita. Dia dekat dengan makna, dia dekat juga dengan makna yang doa ketika kita saat-saat benar-benar dalam kesulitan tadi tu. Terutama dalam peperangan. Dan ada lagi sebenarnya beberapa bahagian-bahagian yang lain, cuma saya cukupkan 30 sahaja perkongsian untuk tajuk Fadail A'mal, kelebihan beramal
spesifiknya adalah kelebihan berdoa. Jadi siri yang pertama, kelebihan doa dulu, kita telah kupas tentang kelebihan berdoa itu sendiri. Siri yang kedua, kita kongsi 12 waktu doa mustajab. Dan pagi ni kita kongsi lagi beberapa doa, tempat dan jenis doa yang mustajab. Moga-moga kita dapat manfaat. Baik, saya nak jawab mana-mana soalan yang ada dekat ruangan chat. Jika ada dan mampu saya jawab. Okey. Doa untuk diri sendiri macam mana? Doa untuk diri sendiri ada. Kalau kita doa untuk ketika kita sakit, kita ada doa dia yang Nabi pernah ajar. Boleh baca Fatihah, lepas tu boleh baca doa Bismillah Jibril. Yang Jibril baca, bukan doa Jibril. Doa yang Nabi ajar kepada Uthman. Uthman apa nama dia? Nabi ajar kepada Uthman yang baca 7 kali, yang baca Bismillah, Bismillah, Bismillah tu. Nabi suruh baca Bismillah 3 kali, lepas tu ada doa dia. Kemudian doa khatam Quran tu bolehkah kita amalkan pada setiap kali baca Quran? Bolehkah kita amalkan juga dalam solat? Bolehkah kita ambil bahagian-bahagian yang perlu saja? Doa khatam Quran tu boleh kita amal sebab maknanya tidak bertentangan. Tapi doa tu tidak diambil daripada hadis, tapi doa itu dari sudut maknanya dia tidaklah dia boleh terima. Doa yang Allahumma rahmna bil Quran tu boleh. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran boleh. Kita boleh amalkan setiap kali baca Quran, lepas baca Quran secara umum boleh dah berdoa. Boleh. Maknanya boleh diterima. Nak baca dalam solat? Boleh dalam solat. Kemudian nota dah saya kongsi. Dan majlis zikir bolehkah berpakat kita berzikir beramai-ramai? Ya, majlis zikir ya. Dia majlis zikir tu berzikir beramai-ramai dekat situ bukanlah maksud dia kita kena duduk ramai-ramai satu suara subhanallah, ramai-ramai pun subhanallah, 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 subhanallah. Amalan seperti itu sebenarnya tidak ada. Ramai-ramai tu seperti ada orang yang lead pula, lepas tu ikut ramai-ramai, kan? Tak ada. Cuma majlis zikir tu majlis yang kita boleh macam kita menceritakan tentang tasbih, tahlil tu boleh. Kemudian kita bercuti dikira musafir tak? Tengok pada niat kita. Kalau kita bercuti tu memang bercuti kerana Allah, tak buat benda maksiat tu dikira musafir. Dikira musafir. Doa musafir tadi doa yang terikat dengan tujuan dia memusafir, bukan untuk melakukan maksiat. Kalau kita bercuti boleh. Kalau kita niatkan bercuti tu nak ziarah, kita niatkan bercuti tu kerana kita nak tafakkur alam, boleh. Niat kerana Allah SWT, maka dia termasuk dalam doa orang musafir. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun dah sampai pukul 11. Dah tamat dah, alhamdulillah. Baik. Kita berhenti di sini. Jazakumullahu khairan kepada semua. Jadi sebelum kita tutup dengan tasbih kafarah, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah, kemudian saya serahkan kepada Kak Mazidah jika ada apa-apa pengumuman. Silakan. Ustaz, kita ada jemaah suami isteri yang sedang dalam misi berdakwah di Amerika Syarikat untuk 2 bulan. Dimohon kita sama-sama doakan semoga misi mereka berjalan lancar dan di dalam perlindungan Allah. Mungkin kita boleh masukkan sekali dalam doa kita selepas ini, Ustaz. Tu doa tu nanti doa sendiri-sendiri boleh ke? Okey, terpulang kepada Ustaz lah. Sambil saya sampaikan mesej kepada semua ya. Ya. Okey. Kita doakan rakan kita tadi, semoga Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempermudahkan urusan mereka berdua ya, membawa
membawa misi dakwah, kepada tuan-tuan perempuan, jazakumullahu khairan, terutama kepada penganjur kita, Persatuan Wanita Islam Prihatin. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada, mempermudahkan pengurusan AJK dan apa saja program yang dirancang. Moga sentiasa di bawah rahmat Allah, sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada tuan-tuan puan juga, jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu